Baik, sementara itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara atau MTN akan membincangkan satu mekanisme khusus untuk mengurangkan jumlah pekerja asing secara berkala. April ini, Dewan Rakyat diberitahu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, rancangan Malaysia ke-13 yang akan dibentangkan tahun hadapan juga akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing yang lebih drastik dan beliau berharap sektor industri dan ekonomi dapat bersedia dengan keadaan itu. Dalam episod kali ini, kita nak beri tumpuan khusus untuk lihat bentuk mekanisme yang boleh dipertimbangkan dan bagaimana pengurangan pekerja asing akan memberi impak kepada pasaran buruh dan juga keseluruhan rantaian ekonomi. Jadi sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut. Yang bersedia dalam talian ialah Datuk Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin pertama sekali boleh kongsikan apakah perubahan asas yang kita perlukan untuk kita kurangkan bilangan pekerja asing secara berkesan di sesebuah negara? Yang paling penting adalah untuk kita memastikan bahawa kita telah membuat satu prasarana yang betul terhadap pasaran buruh kita supaya kita dapat sebenarnya beralih kepada pengurangan pekerja asing. Ya. Dan bila saya katakan tentang prasarana yang betul adalah kita mesti mempunyai pekerja-pekerja tempatan yang mahu untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh pekerja asing. Tetapi of course agak sukar untuk pekerja tempatan memenuhi pekerjaan berkenaan, melainkan kita meningkatkan pekerjaan berkenaan kepada yang lebih tinggi lagi dan juga kita memerlukan kemahiran yang lebih tinggi. Ini bermakna majikan-majikan perlu untuk memodernkan operasi mereka, proses mereka. Mereka perlu untuk membawa masuk teknologi-teknologi baru dan of course kebanyakan syarikat di Malaysia ni adalah MSME. Jadi mereka ini adalah kecil dan sederhana dan juga mikro dan mereka memerlukan hanya suntikan dana dan kita berharap agar kerajaan dapat memastikan adanya soft loan yang boleh pada majikan-majikan berkenaan supaya mereka dapat memperkenalkan teknologi-teknologi baru berkenaan dan juga untuk para pekerja mereka harus meningkatkan kemahiran mereka dan juga mungkin perlu untuk pada kemahiran baru supaya mereka dapat sebenarnya bekerjasama dengan majikan untuk menjalankan operasi syarikat dengan lebih baik lagi dalam keadaan proses yang baru itu. Baik, seperti yang Datuk katakan tadi ialah pertama mungkin memadankan dan juga memajukan struktur perniagaan dan juga termasuklah teknologi itu sendiri dan antara yang kedua ialah tenaga buruh perlu tingkatkan kemahiran. Tapi kita nak tahu juga dari sektor ataupun dari side pemain industri itu sendiri, bolehkah mereka bekerjasama dengan inisiatif kerajaan untuk tangani cabaran yang berkaitan dengan pengurangan tenaga kerja asing ini? Itu boleh dilakukan dan kita berharap agar pengurangan berkenaan dapat dibuat secara berkala. Bukan sesuatu yang mengatakan bahawa kita akan kurangkan terus, tetapi kita berikan masa yang sesuai untuk majikan-majikan itu beralih kepada keperluan baru. Jadi bila majikan diberi masa yang sesuai untuk beralih kepada suasana baru, saya pasti bahawa mereka akan dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak kerajaan supaya pada akhirnya kita akan dapat mengurangkan kehadiran pekerja asing itu pada tahap minima sebenarnya. Jadi mungkin apa boleh kita mulakan dengan pekerjaan dari sektor mana, Datuk? Ya, sebenarnya ke semua sektor. Sekarang ini kalau kita lihat di sektor pembuatan, perladangan dan juga construction dan juga perkhidmatan, banyak pekerja asing diperlukan, kira-kira 1.8 juta sekarang ini dan kita tahu bahawa kuota berkenaan sebenarnya adalah apa yang diperuntukkan dalam RMK 12. Jadi menuju kepada RMK 13 nanti, kita berharap agar kerajaan dapat menetapkan apakah kuota yang seharusnya kita perlukan dan juga pengurangan berkenaan akan dilakukan secara berkala supaya memberikan majikan masa yang sesuai untuk kita beralih kepada prasarana yang baru. Jadi kita tidak mahu nanti bila dilakukan secara mendadak,
ramai majikan akan mengatakan bahawa mereka kekurangan pekerja dan ini sudah pasti akan menjejaskan perniagaan mereka. Dan kita berharap ini tidak akan berlaku bila kita beralih kepada suasana baru nanti, dan juga kita berharap bahawa pihak kerajaan menangani dengan serius kehadiran pekerja-pekerja asing tanpa izin. Kerana kita lihat bahawa kita ada 1.8 juta pekerja yang sah sebenarnya, dan menteri mengatakan bahawa kita mungkin ada kira-kira 3.5 juta pekerja sama ada sah atau tidak jadi pekerja. Jadi di sini kita ada mempunyai ramai pekerja yang tidak sah dan ini harus ditangani dengan lebih baik lagi, dengan lebih serius lagi. Dan kita tahu bahawa kebanyakan mereka juga menjalankan perniagaan. Dan kita sebenarnya melihat tindakan kerajaan yang pada masa ini cuba membentras peniaga-peniaga dari kalangan pekerja asing adalah sesuatu yang amat baik dan harus diteruskan lagi supaya pada akhirnya tidak ada pekerja asing yang menjalankan perniagaan sebenarnya. Jadi apa langkah yang boleh kita laksanakan untuk kita pastikan bahawa pengurangan tenaga kerja asing ini tidak memberi kesan negatif yang berdadak pertama dan juga memberi kesan negatif yang besar kepada industri yang bergantung kepada buruh asing terutamanya seperti sektor peladangan yang Datuk sebutkan tadi, dan juga bagaimana dasar dan juga polisi dapat tangani kebimbangan dan rungutan industri dan juga individu yang terjejas akibat isu ini. Ya, kita sebenarnya harus memberikan satu timeline yang jelas. Bila kita mahu mengurangkan kehadiran pekerja asing berkenaan dan melihat sama ada kita telah bersedia atau tidak untuk melaksanakan dasar berkenaan. Jadi kalau kita telah tetapkan masa tetapi kita melihat bahawa majikan memerlukan sedikit masa lagi, saya rasa kita harus ada flexibility di situ kerana kalau kita berkeras untuk mengurangkan pekerja asing tetapi kita tidak ada pekerja untuk membuat pekerjaan berkenaan, sudah pasti ia akan menjejaskan operasi syarikat berkenaan. Jadi kalau kita lihatlah pada masa ini banyak juga rungutan-rungutan dibuat terutamanya di sektor peladangan mengatakan bahawa mereka kekurangan kira-kira 40,000 pekerja. Jadi kalau 40,000 pekerja itu tak ada, getah tak dapat ditoreh, kelapa sawit tidak dapat diturunkan dan ini sudah tentu merupakan satu kerugian besar kepada sektor peladangan. Jadi sekarang ini telah ada usaha untuk membawa masuk pekerja-pekerja asing baru untuk memenuhi kehendak peladangan. Begitu juga di sektor perkhidmatan sebagai contoh, kita tahu bahawa ramai di antara pekerja-pekerja hotel sebagai contohnya tidak mahu datang semula ke sektor hotel. Mereka lebih gemar untuk berada dalam gig ekonomi. Jadi pada masa ini kalau kita lihat di sektor perhotelan, kalau kita mahu check in ke hotel terutamanya pukul 12 sebagai contoh, tapi bilik kita akan cuma siap dalam pukul 3 hingga 4 petang kerana kita tidak ada mempunyai pekerja yang cukup untuk memastikan bahawa bilik itu telah dikemaskan dengan baik. Jadi ini adalah ciri-ciri yang harus dilihat oleh pihak kerajaan bila mereka mahu melaksanakan sistem pengurangan pekerja asing berkenaan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF. Semoga kita dapat saksikan penstrukturan oleh kerajaan yang tidak memberikan kejutan kepada industri dan sektor ekonomi untuk kita mengurangkan pekerja asing di Malaysia bermula April ini.